Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi taufik untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat maghrib, solat berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung semula pengajian kita yang tertangguh 2 bulan 3 bulan lebih kurang lah. Putus, sambung, putus balik, sambung lagi, tak tahu lepas ni. Jadi kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian tafsir kita. Dan terputus tengah jalan sebenarnya. Kita masa yang terakhir itu kita bahas tentang kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam apabila dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tinggal bersama Siti Hawa dalam syurga, dan Allah melarang kita makanlah apa saja, cuma jangan kamu hampiri sebuah pohon lah. Kemudian akhirnya iblis menggoda Nabi Adam bersama Siti Hawa makan buah larangan tersebut. Akhirnya sebab itu diturunkan ke dunia. Dan memang itu punlah planning atau rancangan Allah Ta'ala sebenarnya. Memang begitulah. Jadi kita sambung perbahasan tentang isu asy-syajarah, pohon yang dilarang. Orang kata buah khuldi, masyhur kan di kalangan kita kata buah khuldi. Khuld tu maksudnya kekal. Khuldi tu maksudnya kekal. Maksudnya syaitan atau iblis mengatakan kepada Nabi Adam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melarang tidak mengekalkan di dalam syurga. Maksudnya kalau kau makan buah tu, kau akan kekal dalam syurga. Sebab tu Allah larang. Iblis beritahu lah. Iblis beritahu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Mula beritahu Nabi Adam, lepas tu tak berjaya Siti Hawa. Biasanya bila attack perempuan dia nak kekal di tanah dalam syurga, nak kekal kena makan buah. Sebab tu dah Allah larang, katanya si iblis. Dan iblis ni pun bukan sebarang makhluk lah. Sebelum ni dia kan guru kepada malaikat, menjadi wali. Di setiap langit tu pernah menjadi wali selama ribuan tahun. Dalam riwayat yang lain lah, dalam kisah-kisah diceritakan lah. Jadi dia bukan jahil lah, dia hebat. Cuma dia masalah dia tak mau tunduk lah perintah Allah Ta'ala. Tak mau tunduk, dia tak mau sujud kepada Adam. So dia beritahu, dia kata sebenarnya Allah larang tu memang sebab tak nak bagi kau kekal dalam syurga. Buah tu buah khuldi, kalau makan kekal. Jadi kalau kau nak kekal, kau kena makan. Tapi katanya iblis, Siti Hawa dengar turun ke bumi, tanah sedap syurga. Akhirnya makan.
Sekarang ni isu tentang pokok tersebutlah yang nak dibahas dalam kitab ni. Para ulama berselisih pendapat mengenai hakikat pokok buah yang dilarang Adam memakannya. Segolongan mengatakan pokok itu ialah pokok anggur. Ada ulama kata pokok anggur. Oleh sebab itu diharamkan arak. Ini pendapatlah. Namanya arak itu kan daripada perahan anggur asalnya. Perahan anggur diperam hingga menjadi arak. So disebabkan itulah dilarang, kata sebagian. Oleh sebab itu diharamkan arak. Segolongan lain mengatakan pokok tin, buah tin, nampak kan buah tin. Pendapat yang benar sebagaimana kata Imam Qurtubi rahimahullah, hendaklah diiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala melarang Adam alaihissalam memakan dari sebatang pohon. Tetapi Nabi Adam alaihissalam melanggar arahan tersebut dan memakannya. Ini Imam Qurtubi kata tak payahlah kita nak berselisih dalam masalah pokok apa. Sebab kalau ada keterangan daripada Quran atau hadis yang menunjukkan pokok tu pokok anggur ke atau pokok tin ke, apple ke apa ke, so kita iktikadkan. Tapi selagi tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan pokok tu pokok apa, tu tak perlu iktikad. Yang perlu kita iktikad ada sebuah pokok yang mana Allah melarang Nabi Adam makan buah. Pokok apa? Wallahu a'lam. Benda ni benda gaib. Benda ni benda gaib berlaku di syurga lah. Kita pun tak ada masa tu. Yang ada Nabi Adam setiap iblis. So kata Imam Qurtubi tak perlu nak ditayinkan, ditentukan pokok apa, buah apa. Yang wajib kita iktikad pokok itu dilarang. Buahnya lah. Buahnya dilarang Nabi Adam untuk makan. Itu saja. Sudah mencukupi. So orang nak kata pokok apa pun dia boleh katalah kan. Tapi ternyata tidak ada dalil yang jelas. Dan bahkan itu bukan akidah yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita benarkan, kita i'tiqadkan ialah Al-Quran menyebut ada sebuah pokok yang mana buahnya dilarang Nabi Adam untuk makannya. Setakat itu sudah. Kata Imam Qurtubi. Para ulama juga berselisih pendapat bagaimana Adam boleh memakan buah daripada pokok yang dilarang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi amaran supaya tidak menghampirinya. Sebab nanti ia akan menjadi orang yang zalim, iaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kelak kamu akan menjadi orang-orang yang zalim, yakni yang menganiayai diri sendiri. Fatakunu minaz zalimin. Kalau kau makan juga buah tu, kau akan jadi orang yang menzalimi diri. Ada ulama yang mengatakan bahawa Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah lain dari yang ditunjukkan kepadanya. Mereka tidak menyangka bahawa larangan tersebut meliputi semua jenis pokok yang telah dinyatakan. Ada setengah ulama kata Nabi Adam dia tersalah, ingatkan yang dilarang tu pokok tu je. Rupanya pokok tu bersama dengan yang sejenis dengannya. Mungkin pokok tu ada banyak. Maknanya contoh je lah, pokok anggur lah kata. Maka yang Allah larang tu pokok anggur. Nabi Adam ingat pokok anggur yang tu, pokok anggur yang lain pun boleh. Rupanya semua pokok yang sejenis dengan anggur tak boleh makan. So Nabi Adam tak tahu dia pun makan yang anggur pokok yang lain. Tapi rupa-rupanya Allah maksudkan semua jenis pokok anggur. Ada pendapat ulama kata macam tu. Seolah-olah iblis memperdaya mereka agar memahami suruhan itu secara zahir sahaja, iaitu dengan menyangka bahawa yang dimaksudkan ialah pokok tertentu, tetapi yang dikehendaki sebenarnya adalah semua jenis pokok berkenaan. Inilah pendapat yang terbaik sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurtubi dan disokong oleh Imam Al-Tabari rahimahullah ta'ala.
Kerana Iblis kata Allah larang pokok anggur yang tu, pokok anggur yang ni boleh. Iblis tipu kat situ. Sebab macam mana Nabi boleh tertipu dengan Iblis, kan? Nabi Adam, dan dia takkan nak tahu Allah larang, dia takkan buat. Nabi kan maksum, terpelihara. Macam mana Nabi Adam boleh tergoda dengan Iblis? Jadi Iblis kata Allah larang kau makan pokok yang tu je, yang lain tak apa. Kenapa makan? Rupanya yang tu dan yang sejenis dengannya yang dilarang. Pendapat ulama lah. Maka di sini kata Imam Qurtubi, inilah pendapat yang terbaik. Sebab apa? Terselamatlah kita daripada timbul prasangka, kan, macam mana Nabi Adam ni. Kalau tak kita syurga kan? Tak ada lah COVID cuma. Syurga tak ada COVID lah. Betul, kalau Nabi Adam tak makan buah tu, dulu kan syurga. Kalah lah kan. Mana kita syurga. Cuma alasan tu tak munasabah. Maknanya dah memang Allah Ta'ala takdirkan akan menjadikan manusia ni inni ja'ilun fil ardi khalifah, bukan di syurga lagi. Maksudnya akan masuk syurga, tapi Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan manusia khalifah di muka bumi. So kalau Nabi Adam tak makan pun buah tu misalnya, tetap juga wahai Adam, dah puas ke duduk syurga, puas ke tak puas, jemput ke bumi, boleh je Allah Ta'ala nak buat macam tu, kan. Dah memang Allah Ta'ala nak tetapkan Adam akan turun ke bumi, akan jadi khalifah di muka bumi, kan? Tapi ini bukan kita saja, bahkan Nabi Musa dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Adam di alam ni lah, di alam roh ni, setelah kedua-duanya wafat. Ketika Nabi Musa bertemu dengan, dalam hadis tu dia tak cerita lah kat mana, cuma ulama kata logiknya maknanya setelah Nabi Musa wafat, bertemu dengan Nabi Adam di langit mungkin. Nabi Musa telah berkata kepada Nabi Adam, oh kau ni yang Nabi Adam yang mana Allah Ta'ala larang makan buah tu kau makan, sehingga menyebabkan semuanya kena hidup kat bumi. Itu Nabi Adam jawab, oh engkau yang Nabi Musa yang Allah Ta'ala berikan Taurat kepada engkau. Kau tak baca dalam Taurat, kerana segala-galanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. So aku makan buah itu pun takdir Allah Ta'ala. Maka diam terus. Nabi Musa terus terdiam, tak ada jawab. Betul? Allah takdirkan. Semua ulama kata jawapan Nabi Adam tu tak boleh pakai di dunia. Jawapan Nabi Adam kepada Nabi Musa tu tak boleh dipakai untuk di dunia. Nanti kan kat dunia orang pakai jawapan tu, kenapa kau tak semayang? Takdir Allah tu macam mana? Kenapa kau buat maksiat? Allah takdir kau buat maksiat. Itu tak boleh pakai. Lama itu berlaku di alam arwah, di alam roh, maksudnya alam barzakh lah, di Iliyin. Itu tak boleh pakai. Bila sini kita pakai kat sini masalah. Semua akan bagi alasan yang sama nanti. Takdir buat macam mana? Takdir buat macam mana? Jadi memang dah ketetapan Allah begitu. Cuma Allah nak jadikan jalan ceritanya, Nabi Adam makan buah tu, lepas tu disebabkan tu dia supaya apa, benda tu jadi satu pengajaran kepada semua anak. Jangan terpedaya dengan Iblis. Bila kau terpedaya dengan Iblis, daripada duduk di syurga akhirnya kena turun ke bumi. Boleh je Allah buat, tak payah Iblis goda. Lepas tu Nabi Adam dengan sukarelanya turun ke bumi pun boleh je Allah Ta'ala buat. Benda bukan susah pun. Bagi Allah semuanya mudah, semuanya tak mustahil. Tapi nak dijadikan cerita satu pengajaran yang saya rasa cerita ni semua anak Adam tahulah. Sampaikan yang bukan Islam pun ada juga. Saya pernah jumpa seorang Cina, dia cerita benda yang sama. Tapi dia kata buah apple, makan buah apple lepas tu turun ke bumi. Sama. Tak tahu lah dia dengar mana orang Cina. Dia ada cerita yang sama. Maknanya masyhur lah cerita ni. Sebab kita sebagai orang Islam, Allah Ta'ala sengaja buat benda tu supaya kita beringat. Maknanya datuk kita Nabi Adam AS dan Siti Hawa diturunkan ke bumi disebabkan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bukanlah pelanggaran Nabi Adam itu bukanlah sengaja, bukan sengaja. Fanasiya falam najid lahu azma.
dalam surah yang lain, surah Al-Kahfi dan sebagainya, Allah Ta'ala dia terlupa. Nabi Adam terlupa larangan tersebut, dan falam najid lahu azma, kami tidak menemukan keazaman dalam diri dia untuk melanggar perintah Allah. Maksudnya dia bukan sengaja aku dah makan dia kan? Dia terlupa, fanasia, terlupa. Jadi dia terlupa boleh satu sebab Quran kata terlupa. Tapi di sini kan penjelasan ulama itu, suatu kata kena tipu dengan syaitan, ingatkan buah tu, pokok tu saja, punya pokok lain pun buah yang sama pun tak boleh makan, macam-macam alasan. Tapi dalam ayat Al-Quran yang lain sini Allah kata dia terlupa. Fanasya falam najid lahu azma, dalam surah Toha. Surah Toha. Nanti dia akan terangkan selepas ni tentang masalah kenapa Nabi Adam melanggar perintah tersebut. Ada yang berpendapat mengatakan bahawa yang mula memakan buah yang dilarang itu ialah Hawa, kerana terpedaya dengan pujuk rayu dan godaan iblis. Ini yang masyhur. Ini cerita yang masyhur lah. Siti Hawa, iblis gagal mendakwa menggoda Nabi Adam, kemudian dia attack Siti Hawa. Jadi sebenarnya bila Siti Hawa dah terpedaya, Siti Hawa yang menggoda Nabi Adam. Itu yang masyhur lah cerita dia. Cuma sumber dia mana? Sumber dia daripada mana? Mungkin daripada kisah-kisah Israiliyat. Nabi SAW ada sebuah hadis, Nabi kata hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah cerita-cerita daripada Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. La yukadzibuhu wala yusaddiquhu, jangan dustakan dan jangan benarkan. Jangan dustakan, jangan benarkan. La yukadzibuhu wala yusaddiquhu, ataupun wala yusaddiquhu, jangan kamu benarkan, wala yukadzibuhu, jangan dustakan. Cerita. Sebab mungkin benar, mungkin tak benar. So, Imam Ibn Katsir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah, kitab tu memang menceritakan tentang sejarah daripada permulaan bumi diciptakan, daripada makhluk pertama pen, arash dan sebagainya sampai dah zaman dia. Dan dalam mukadimah dia beritahu situ. Dia datang first kali dia kata hadis Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, la yusaddiqu wala yukadzibu. Ceritalah cerita-cerita daripada Bani Israel. Tak kisah, cuma jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Dia tu hanya sekadar cerita lah. Sebab tu jadi macam-macam versi kan. Lepas tu kita memulai mana satu yang betul ni. Wallahualam, cerita macam-macam. Cuma apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih, itulah yang kita terima. Adapun yang tak jelas dalilnya, tak perlu kita menyalahkan sesama lain. Oh ini tak sahih, tak betul ni. Sebagai cerita-cerita, wallahualam sahih tak sahih. Yang keempat, penderhakaan Adam AS dan taubat baginda. Jumhur ni majoriti, fuqaha ulama fiqh daripada mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum berkata para nabi terpelihara daripada dosa, maksum. Ini sepakat. Dan sama ada dosa kecil atau dosa besar. Untuk itu kita diarah mengikut teladan, pengucapan, perbuatan dan tingkah laku mereka secara mutlak, tanpa mengambil kira sebarang hubungan lain. Sekiranya kita mengatakan harus pada Nabi melakukan dosa kecil, nescaya kita tidak dibolehkan menjadikan mereka sebagai contoh. Ini dalam bab akidah. Dalam bab akidah, ulama sepakat mengatakan bahawa para nabi, para rasul itu maksum, terpelihara daripada dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Kenapa? Sebab nabi dan rasul itu diutuskan supaya kita mencontohi mereka. Jadi kalau Allah kita ni diperintahkan untuk mencontohi para rasul, maknanya kalau rasul tu buat dosa, kita pun bolehlah buat dosa. Kita
Nanti Allah tanya, kenapa kau buat dosa? Rasul buat, saya buat, ya Allah. Kan kau suruh ikut Rasul. So Rasul buat, saya pun bolehlah buat. Kan? Ati Allah wa ati Rasul. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya pada diri Rasulullah tu ada contoh teladan yang baik. So kalau Rasul buat dosa kecil ke besar, kita pun boleh ikut. Betul? So maknanya jelas bahawa Rasul dan Nabi ni maksum takkan melakukan dosa. So macam mana Nabi Adam boleh buat larangan Allah? Ini yang dibahaskan. Berdasarkan kenyataan ini, kesalahan atau kesilapan Nabi Adam AS dianggap sebagai dosa kecil, bukanlah dosa besar, kerana perkara itu berlaku sebelum baginda dilantik menjadi Nabi. Ada yang kata belum dilantik menjadi Nabi. Macam Nabi Muhammad SAW kan, dia dilantik jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Masyhur kata umur 40 tahun. Ini sebelum itu belum Nabi. Sama Nabi Adam. Mana-mana Nabi pun bukannya lahir-lahir itu jadi Nabi. So Nabi Adam diciptakan pun belum lagi jadi Nabi. Sebab Nabi ni tugas dia ialah menyampaikan berita kepada manusia lah. Sekarang ni dia kat mana? Dia kat syurga. Manusia lain pun tak ada lagi. Maka dia belum dilantik menjadi Nabi. Jadi kalau kesalahan dia makan buah tu, biasa, maknanya tak ada masalah lah. Tapi yang kita kata maksum, terpelihara daripada buat dosa tu adalah Nabi dan Rasul. Sesudah dia dilantik menjadi Nabi dan Rasul, barulah dia maksum. So nama kata Nabi Adam, dia belum lagi jadi Nabi. So dia buat kesalahan macam manusia biasa buat kesalahan. Kalaulah kita kata kita anggap kesalahan dia sebagai dosa, cuma ulama bahas lagi sebenarnya, adakah yang Nabi Adam buat itu dia anggap dosa? Zahirnya macam dosa lah. Zahirnya mana Allah larang, tiba-tiba dia buat juga. Maknanya apa yang Allah larang tu kalau kita buat juga, maknanya dosa. Tapi ulama ada bahas lagi lah, maknanya kan terlupa. Bila terlupa tak dosa. Sebab hadis Nabi SAW kata, ini untuk apa? Untuk kita lah. Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memaafkan umatku yang mana dia khata', tak sengaja, tersalah, wa nisyan, dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan ketika dia dipaksa. So kalau kita tak sengaja, tersalah, tak dosa. Atau kita terlupa, terbuat. Contoh kan, makan bulan Ramadan kan, satu makan siang bulan Ramadan, hukum dia haram dan batal puasa. Dia terlupa makan. Hari pertama terlupa makan. Ulama puasa tak berdosa dan tak batal puasa. Sebab terlupa. Atau orang tu dipaksa. Orang tu dipaksa buat satu benda, maka tak dosa. Jadi bolehlah kita kata samalah dalam situasi ini Nabi Adam pun dia terlupa. Allah sering sebutkan fanasiya falam najid lahu azma, dia terlupa dan kami dapati tidak ada keazaman dalam diri dia untuk melanggar perintah Allah. Quran juga sebut itu bukan dosa. Kalau satu benda dilakukan bukan dosa, ulama kata dah bukan dosa. Satu, dia bukan, belum lagi jantik lagi Nabi, dan dia buat benda tu bukan dalam keadaan sengaja. Sifat maksum, yakni terpelihara daripada melakukan kesalahan, bermula selepas pelantikan menjadi Nabi, ataupun perkara itu dilakukan dengan sebab lupa. Sebab apa? Adakah Nabi Adam ketika dicipta itu dia sudah dilantik menjadi Nabi ke belum? Betul. Jadi kalau orang yang mengatakan tak, dia dah jadi Nabi dah, bila apa? Bila dia diciptakan oleh Allah terus dilantik menjadi Nabi, misalnya katanya tu. Okey, tak apa, kalau kita terima tak apalah, okey dia jadi Nabi. Itu kenapa dia langgar perintah Allah? Dia terlupa. Dia terlupa. Kalau kita anggap Nabi Adam dah jadi Nabi ketika itu. Tapi logiknya kan ada dalil kan?
Ada ke dalil yang menunjukkan ketika Nabi Adam dicipta maka dia sudah dilantik menjadi Nabi? Quran ke hadis kata ketika itu dia memang sudah Nabi. Kena ada dalil juga. Kena ada dalil. Kalau kita terima okeylah, tak apalah, dia memang dah jadi Nabi, maka dia walaupun dia jadi Nabi tapi dia buat benda tu kerana terlupa. Itu ditanya lagi, Nabi boleh lupa ke? Macam Nabi boleh lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dilupakan oleh Allah Taala. Itu sampai dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi sembahyang Zuhur, lepas 2 rakaat Nabi salam. Lepas 2 rakaat Nabi salam. Seorang sahabat Nabi tanya, nama dia Zuliyadain, gelaran dia Zuliyadain. Dia kata, aku siratis solatu am nasita ya Rasulullah? Adakah solat dipendekkan atau engkau terlupa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Sebab 2 rakaat sebelum 4 rakaat, tiba-tiba hari itu Nabi buat 2 rakaat salam. Manalah tahu Jibril datang kan ketika tu, Jibril beritahu kan Nabi, kata semayang zuhur dah dimansuhkan daripada 4 jadi 2 rakaat. So Nabi pun semayang 2 rakaat. Jadi ditanya, ya Rasulullah, adakah semayang ni dipendekkan atas arahan Allah Ta'ala atau kau terlupa ya Rasulullah? Tu Nabi tanya sahabat yang lain, asalakah Zuliyadain? Betul ke dia kata aku pendekkan solat? Sebenarnya 6. So Nabi bangun tambah lagi 2 rakaat. Lepas tu Nabi sujud sahwi. Ini dalam hadis sahih. So Nabi pun dilupakan, Nabi Muhammad pun dilupakan. Solat tu apalagi Nabi Adam. Kalau dilantik dengan Nabi pun tak kisah, dilupa tak ada masalah. Tak ada masalah. Lupa sekadar makan buah. Ia dianggap sebagai derhaka kerana kedudukannya tinggi sebagai Nabi. Sifat lupa dan lalai tidak menafikan maksud terpelihara. Ini maksud. Jadi oleh kerana Nabi, bila Nabi lupa, dia jadi satu kesalahan besar. Semakin tinggi darjat seseorang itu, dia buat kesalahan kecil pun dia jadi besar. Itu kat dunia pun berlaku kan. Orang biasa, orang awam, orang tak ada ni, dia buat masalah, dia buat dosa pun biasalah orang awam. Tapi orang yang pangkat besar, orang yang mulia, dia buat sikit je kesalahan, viral satu dunia. Sebab tu lama kata, sebab apa? Dia Nabi. Dia Nabi, dia buat kesalahan kecil pun jadi besar lah. Dia anggap sebagai besar. Menurut mazhab salaf pula, perkara itu adalah suatu kesamaran ataupun mutasyabih, seperti yang disebut di dalam kisah keseluruhannya. Ia tidak boleh dipandang dari segi zahirnya sahaja. Menurut pendapat saya, yang jelas, yang rajih ialah kesalahan itu berlaku sebab lupa, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fanasiya wa lam najid lahu azma." Maksudnya, maka Nabi Adam terlupa dan kami tidak mendapati ia mempunyai keazaman yang teguh. Surah Taha ayat 115. Jadi dia terlupa. Itu hadis kan. Habis itu kalau dia terlupa, kenapa dia bertaubat? Kalau dia terlupa, kan ada kisah dia taubat. Lupa kan, tak dosa, bila tak dosa tak payahlah taubat. So kenapa dia bertaubat sampai, kalau ikutkan kisah dalam kitab lah yang saya baca daripada Israeliat, sampai ada yang kata dia menangis sampai bertahun-tahun. Daripada air matanya mengalir lah jadi sebuah sungai. Bayangkanlah Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta, kalau setitik air mata dia pun ada segelas pun. Allah Ta'ala alam, 60 hasta punya tinggi besar kan air mata dia. Tapi kalau menangis bertahun-tahun jadi sungai ikut. Allah tak pastilah itu benar atau tidak. Ada dalam kitab-kitab dia tulis. Semua dia punya sumber dia tu biasalah kisah Israeliat. Taubat Nabi Adam AS dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Maksudnya, wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan berbelas kasihan kepada kami, nescaya kami termasuk golongan yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Inilah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum dan Ibnu Mas'ud pula meriwayatkan bahawa sesungguhnya sebaik-baik perkataan di sisi Allah ialah perkataan yang diungkapkan oleh datuk kita, yakni Nabi Adam AS, ketika melakukan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci Engkau, wahai Tuhan, dengan segala puji-pujianmu. Maha mulia namamu, maha tinggi keagunganmu, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau. Aku benar-benar telah menganiaya diriku, maka ampunilah dosa dosaku. Sesungguhnya tiada Tuhan yang mengampun dosa kecuali Engkau. So kalau Allah lupa, takkan dosa pun. Kat situ pula dia punya iskal dia punya apa? Timbul persoalan di situ kan. Kalau Nabi Adam lupa, habis itu kenapa dia sendiri mengiktiraf kata dia ni berdosa kerana dia makan buah? Dia kata biasalah kita dengan Tuhan pun walaupun terlupa, kita anggaplah itu satu kesalahan kan. Payah orang yang dah betul-betul berdosa pun tak nak mengaku salah lagi. Dah jelas dia salah, tak nak mengaku salah. Orang yang baik macam Nabi kan, maknanya walaupun itu satu dilakukan kerana lupa, tapi dirasa punyalah bersalah macam dosa. Ini bahawa yang betul-betul Nabi lah. Dan tentulah Nabi bersifat seperti itu kan. Takkan Nabi kini aku lupa, mana pasal nak taubat lah, aku lupa. Takkan Nabi macam tu. So walaupun dia terlupa, tetapi dia rasa punyalah bersalah, seolah-olah itu dosa yang besar. So dia mohon taubat, mohon ampun, mohon taubat, mohon ampun. So kita boleh jawab di sisi itulah. Dari sudut itu dijawab oleh para ulama. Maknanya orang yang baik walaupun dia tak bersalah sekalipun, dia buat dalam keadaan terlupa sekalipun, tak sengaja, tapi dia rasa ya Allah aku ni bersalah dah rasa salah. Sebaliknya orang yang angkuh sombong kan, dah lah salah tak mengaku dah. Apa salah aku kan, salah aku. Nabi takkan macam tu kan. Walaupun dia terlupa sekalipun, tapi dia menganggap itu satu kesalahan besar bagi dia di sisi Allah Ta'ala lah. Al-Quran hanya menyebut taubat Adam dan tidak menyebutkan tentang taubat Hawa. Satu lagi, Nabi Adam boleh taubat, setiap Hawa tak taubat kan? Kerana Hawa mengikut Adam. Biasanya walaupun tidak disebutkan ganti nama perempuan dalam kebanyakan ayat Al-Quran dan hadis, namun mereka tetap dimaksudkan dan diliputi dalam ayat-ayat berkenaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam ayat yang lain. Adam Nahur berkata, Rabbana zalamna anfusana. Maksudnya, wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Al-A'raf ayat 23. Dan walaupun Allah Ta'ala tak sebut Siti Hawa bertaubat, tetapi kan doa yang dibaca itu Rabbana, wahai Tuhan kami istilah dua orang atau lebih. Dalam bahasa Arab, kalau kami itu maknanya dua orang atau lebih. So walaupun imam dia kan doa kan, yang lain semua amin. Jadi kita kata maknanya Nabi Adam berdoa, Siti Hawa pun amin. Walaupun tak sebut Siti Hawa bertaubat, tetapi dalam makna doa itu dah menunjukkan kami. Kami maknanya dua orang lah, ataupun satu ada dua orang juga. Taubat manusia tidak diterima melainkan dengan 4 syarat. Ini dimaksud bab taubat pula. 3 menit. So disebabkan di sini ada kisah tentang taubat Nabi Adam. Di sini Syekh Wafaz Wali kata taubat manusia itu tidak diterima melainkan dengan 4 syarat. Itu yang pertama, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukan. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, meninggalkan dosa serta merta. Yang dibuat tu ditinggalkanlah. Yang ketiga, berazam untuk tidak akan mengulangi kesalahan. Berazam untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang keempat, mengembalikan apa yang diambil secara zalim, meleraikan perbalahan dengan menunaikan hak kepada yang berhak dan memohon kemaafan dengan lisan.
Yang keempat ni, sekiranya dosa itu berkaitan dengan manusia. Ini secara umum lah. Maksudnya dia ada dua. Satu dipanggil sayyiat. Sayyiat ni dosa kecil, kesalahan kecil, dosa kecil. Biasanya dalam Quran hadis akan sebut sayyiat. Kalau dosa besar, itu dia akan sebut dosa lah. Jadi untuk dosa-dosa kecil ini, sayyiat ini boleh terhapus dengan sendirinya dengan amalan-amalan yang tertentu. Banyak hadis. Contohnya puasa hari Arafah mengampunkan dosa setahun sebelum setahun akan datang, kan? Puasa Asyura mengampunkan dosa setahun. Ambil wuduk dengan sempurna, kemudian solat 2 rakaat, ampun dosa. Antara solat dengan solat, tadi solat maghrib, betul-betul solat isyak, antara dua tadi diampun dosa. Antara Jumaat dengan Jumaat diampunkan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan diampunkan dosa. Lambat-lambat hadis yang diriwayatkan bahawa amalan tersebut mengampunkan dosa. Maknanya kita tak buat apa pun, kita hanya buat amalan tu automatik ampun dosa. Itu kata ulama dosa kecil. Dosa kecil terampun. Maksudnya kita tak istighfar pun, kita tak ni pun dah terampunlah dengan amalan tadi. Cuma yang di sini yang dimaksudkan dengan taubat ni dosa besar. Dosa besar tidak diampunkan melainkan dengan taubat. Dan taubat tadi ada 3 syarat untuk Allah Ta'ala, dosa kita dengan Allah Ta'ala, dan 4 syarat untuk dosa kita sesama manusia. Dan di sini kalau dengan Allah Ta'ala, yang 2 perkara yang melibatkan hati lah. 2 perkara yang melibatkan hati, menyesal dan berazam untuk tidak mengulangi. Itu hatilah. Itu orang tak nampak lah. Itu kita je tahu. Menyesal adalah hati, dan berazam untuk tidak mengulangi itu hati. Kemudian dari segi perbuatannya tinggal tak buat lah. Taubat, menyesal, buat lagi. Buat lagi. Taubat lagi, menyesal lagi, azam tak nak buat lagi, tinggalkan, buat lagi. Taubat lagi sampai sekiranya kalau dia betul-betul tak buat, tak mengulangi sampai dia mati, baru namanya taubat nasuha. Dia jangan kurang lagi taubat kan, aku buat lagi. Tak, taubat. Taubat dan taubat. Jangan fikir lepas ni aku buat lagi ke tak buat lagi ke, taubat je. Taubat, lepas tu kalau buat lagi, taubat lagi. Buat lagi, taubat. Dia tak ada, iblis akan datang, syaitan akan datang. Relax. Nanti last cuci tangan. Agak-agak dah. Nak kena panggil dulu dengan malaikat maut tu, cuci tangan. Sekarang lihat dulu. Kau taubat pun lagi, kau buat lagi. Kau taubat, kau buat lagi. Tak. Buat je dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Pasal apa? Sekiranya kita katalah kita tak boleh nak tinggal, tapi kita dah taubat. Maknanya kita buat dosa, taubat, mungkin lampun. Buat lagi, taubat, lampun lagi. Last kali kita buat, tak sempat kita taubat, Allah, kita mati. Maka satu je dosa tu. Ini dia kumpul, tak sempat taubat, mati. Longgar nak kena tanggung. Cukup kan? InsyaAllah kita sambung pada akan datang. Saya ucap dulu apa yang baik dari Allah Ta'ala, berbagai kelemahan saya dan ampun kepada Allah, minta maaf untuk semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham, amalkan, sampaikan. Tangguh dengan kafarah alhamdulillah. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.